Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azura binti Muhammad Sharif, Ketua Kumpulan The Gorgeous, ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Puan Niza, Puan Maslina, Cik Rita, Cik Yana dan Puan Norita. Saksikan kami di perbincangan penerimaan pelaksanaan gaji minimum terhadap pekerja. Pelaksanaan kadar kenaikan gaji di Malaysia adalah yang terendah dan isu gaji tersebut terlalu subjektif. Namun, hakikatnya rakyat tertekan dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Namun, adakah pekerja-pekerja di Malaysia mendapat pulangan yang sewajarnya daripada pengorbanan tenaga dan masa? Adakah benar ini terjadi? Namun begitu, masih terdapat banyak syarikat yang memohon untuk dipertimbangkan pembayaran gaji minimum terhadap pekerja-pekerja mereka. Adakah pendekatan tentang gaji minimum sudah menjadi isu negara? Dan adakah kita harus mengkaji secara mendalam bagi kepentingan para pekerja, prestasi syarikat dan pertumbuhan ekonomi negara? Mari kita saksikan video ini. Sebahagian besar atau 66.7% daripada 4,094 syarikat dan firma perniagaan menghadapi isu dan cabaran dalam menjalankan perniagaan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dr. Muhammad Uzair menjelaskan isu pembayaran gaji pekerja mendominasi 76.6% cabaran yang dihadapi, diikuti 65.5% ekoran ketiadaan pelanggan. Dan kita dapati juga sebanyak 42.5% syarikat ataupun firma perniagaan menyatakan mereka memerlukan lebih daripada 6 bulan untuk kembali pulih seperti biasa. Manakala sebanyak 28.7% menganggarkan mereka memerlukan tempoh antara 4 hingga 6 bulan untuk mereka pulih seperti biasa. Manakala sebaliknya 1.9% syarikat perniagaan menyatakan perniagaan mereka tidak akan pulih dan dijangka tutup. Penyaluran insentif bagi pekerja dengan upah di bawah 5 juta rupiah per bulan direncanakan dilaksanakan mulai Senin 24 Agustus 2020. Namun Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, bantuan langsung tunai tersebut belum bisa dicairkan karena masih adanya proses validasi. Ia menambahkan validasi data calon penerima paling lambat memakan waktu 4 hari. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, penyaluran bantuan bagi pekerja ini menunggu terbitnya daftar isian pelaksanaan anggaran. Sedangkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang pedoman pemberian sudah selesai. Anggaran yang disediakan untuk ini adalah 37,87 triliun dan sudah dikeluarkan dalam bentuk dokumen anggaran atau DIPA. Bantuannya adalah sama, standar 600.000 per bulan untuk 4 bulan. Untuk ini dilakukan transfer langsung dalam 2 kali penyaluran. Anggaran bantuan 37,87 triliun rupiah akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja, termasuk guru honorer yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Topik menarik minggu ini adalah isu yang akan kita kupaskan sebentar lagi adalah pernyataan masalah, tujuan kajian, kerangka teori, kajian literatur, reka bentuk kajian, pensampelan, instrumentasi dan pengumpulan data dan prosedur. Kajian penyelidikan ini menunjukkan mengenai penerimaan pelaksanaan gaji minima di kalangan pekerja di Malaysia yang membabitkan produktiviti dan prestasi. Isu ini dikaitkan dengan kadar gaji minima antara swasta dan kerajaan yang tidak dapat diselaraskan kerana dari segi faktor kelulusan penilaian produktiviti berbeza serta sasaran keuntungan kerajaan dan swasta. Pelaksanaan gaji minima ini dikekalkan penguasaannya kepada semua pekerja di sektor swasta kecuali perkhidmatan domestik seperti dalam Perintah Gaji Minima
2018. Keputusan yang dibuat oleh kerajaan tentang meningkatkan gaji minima ini bagi pekerja di wilayah bandar utama bagi membantu pekerja di kawasan itu berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Pekerja terpaksa dibuang ataupun ditamatkan perkhidmatannya. Perdagangan ini kalangan pekerja kemahiran rendah merupakan senjata utama bagi pihak yang menerima gaji minima sebagai alat membasmi kemiskinan. Disebabkan oleh undang-undang gaji minima, majikan terpaksa mengurangkan jumlah pekerja bagi menurunkan kembali kos buruh. Menaikkan kadar gaji boleh mengurangkan pengangguran. Ada yang mengatakan bahawa dengan kenaikan kadar gaji akan membolehkan lebih ramai individu mendapat pekerjaan. Dalam erti kata lain, kenaikan gaji minima boleh mengurangkan pengangguran. Mengapa kita perlu kaji? Adakah ianya perlu dikaji? Persoalan ini sering terjadi dan menjadi tanda tanya supaya gaji minima untuk sara hidup sesuai dengan kadar semasa. Kerajaan akan perlu mengkaji setiap 2 tahun untuk memastikan ianya sesuai dengan keadaan semasa dan perubahan ekonomi pada hari ini. Berdasarkan kajian MIDF, peningkatan gaji minimum pada tahun 2016 telah menjadi faktor gaji median bagi setiap sektor meningkat. Oleh itu, setiap pekerja mengharapkan kenaikan gaji dinaikkan. Mengikut piawaian antarabangsa yang setaraf dengannya, satu kajian mengenai pasaran buruh di United Kingdom pada tahun 1999 menunjukkan keuntungan firma merundum manakala paras gaji meningkat setelah gaji minima diperkenalkan, membantu menaikkan taraf kedudukan pekerja. Ada usaha sekarang untuk menaik tarafkan ekonomi kita dengan memperkenalkan gaji minima. Kerangka teori bermaksud melihat konsep keberkesanan gaji minima dahulu dan sekarang dalam membaiki taraf hidup pekerja supaya lebih baik. Oleh itu, pengukuran keberkesanan perlulah menggunakan indeks gaji minima berdasarkan kadar gaji minima, purata gaji pekerja, purata gaji minima dan nisbah pendapatan. Semua indeks tersebut akan dibuat perbandingan dalam 2 keadaan, iaitu gaji dahulu dan sekarang. Apa pasti, penerimaan pelaksanaan gaji minima di kalangan pekerja dirujuk melalui artikel, media massa, surat khabar dan berita. Kajian literatur adalah analisis bersistematik berdasarkan rujukan etika atau sumber lain yang boleh menyediakan asas kajian yang sedang dikaji. Apa yang pasti, kajian ini adalah isu yang perlu dianalisis bagaimana penerimaan pelaksanaan gaji minima di kalangan pekerja. Kelebihan dan kekurangan dalam menilai gaji minima dan kos sara hidup tinggi menyebabkan mental down hidup dan huru-hara. Pembayaran gaji berasaskan 3 kecekapan. Kecekapan pengetahuan, pendidikan, pengalaman, kemahiran. Kecekapan penyelesaian masalah berkaitan tugas dan pekerjaan. Kecekapan membuat keputusan di mana mengemukakan penyelesaian, masa yang diambil untuk mengemukakan penyelesaian. Kaedah persampelan yang digunakan ialah kaedah pengumpulan data melalui tinjauan pendapat dan ujian pengetahuan oleh responden.
Keputusan mengenai kaedah pengumpulan data tersebut berdasarkan oleh keinginan untuk mengekalkan keseimbangan pada ketersediaan sumber, kredibiliti, analisis dan kemahiran penilaian dan analisis. Analisis projek ini berdasarkan data yang berjaya dikumpulkan semasa kerja lapangan dan telah memberi gambaran keseluruhan kaedah persampelan yang boleh digunakan dalam mengumpul dan mengesahkan data. Aktiviti lapangan ini dijalankan adalah melalui penggunaan borang kaji selidik. Instrumentasi yang digunakan untuk memperoleh data terbahagi kepada dua, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dijalankan melalui soal selidik dan kualitatif dijalankan melalui temu bual dan memperhati untuk memperoleh data yang lebih tepat. Kaedah mengumpul data merupakan salah satu sumber yang digunakan oleh pengaji untuk mendapatkan data-data dan dalam proses kajian. Kaedah pengumpulan data dapat menyediakan maklumat yang sesuai, tepat dan boleh dipercayai. Oleh itu, terdapat dua kaedah pengumpulan data, iaitu data prima dan data sekunder. Dalam kajian ini menggunakan data sekunder ini dijalankan bagi membantu pengajian untuk lebih memahami dan lebih lanjut tentang kajian di samping ia juga sebagai bahan sokongan kepada kajian dilakukan. Proses pengumpulan data adalah sesuatu di mana dan bagaimana data hendak dikumpul. Membuat pemerhatian terhadap sesuatu yang sedang berlangsung, merekod, mengumpul, memilih, mengasingkan data dan memahami bila ia akan digunakan. Kesimpulannya, dalam setiap hubungan pekerjaan, upah dan gaji merupakan elemen terpenting dalam menjalankan kehidupan seharian dan merupakan instrumen utama yang menghubungkan pekerja dan majikan. Oleh itu, upah atau gaji juga penting bagi setiap majikan untuk membangunkan sesebuah organisasi. Bagi para pekerja, upah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi menentukan tahap kualiti hidup mereka. Di samping kadar gaji minima ini merupakan ukuran perkhidmatan setiap pekerjaan yang dilakukan dalam setiap organisasi. Berlainan dengan pihak majikan, kadar gaji yang ditetapkan merupakan sebahagian daripada kos pengeluaran sesebuah organisasi. Oleh itu, ia amat penting dalam aspek penentuan daya saing, prestasi kerja dan juga jenis serta bilangan pekerja yang akan diambil untuk melakukan setiap tugas di organisasi.